Kemuncak tanda kecil yang paling kanan, ketika tanda kecil itu berlaku, maka muncullah tanda besar yang pertama, namanya Dajjal. Kita kata botol ayak ni Dajjal lah. Kesian kat dia. Duk tang ni lah, ni zaman ni. Di sebelah tanda besar kiamat yang pertama ini, di sebelah tanda besar kiamat yang pertama ini, bukan jauh tuan-tuan, betul-betul sebelah dia, namanya Imam Mahdi. Tanda kecil kiamat yang paling kanan, namanya Imam Mahdi. Bahkan Imam Mahdi itu hidup sempat pada zaman Dajjal ini hidup. Ada 3 tokoh waktu itu, Nabi Isa, Imam Mahdi, Dajjal. Ketiga-tiga ini saling melihat di antara satu sama lain. Tuan nampak tak? Dekatlah, saya nak beritahu ni, dekatlah ni dengan zaman ni. Untuk tahu bahawasanya zaman Dajjal itu dekat, kalian akan melihat inna amamad Dajjal sinina khadda'ah. Kalian akan melihat suasana masyarakat ketika itu penuh dengan penipuan. Subhanallah. Banyak tak tipu hari ni tuan? Satu berita tipu hari ni di-share dalam masa 1 jam, puluh ribu orang percaya dan puluh ribu orang baca. Puluh ribu. Satu berita fitnah hari ni di-share dalam masa 1 jam, puluh ribu orang baca, puluh ribu orang percaya. Zaman ni Nabi kata inna amamad Dajjal sinina khadda'ah. Hadis ni sahih. Kamu nak tengok dekat atau tidak zaman kamu hidup dengan kemunculan Dajjal, kamu tengok di keliling kamu penuh dengan penipuan. Dalam masjid orang tipu, dalam surau orang tipu, di jalan orang tipu, di mana-mana, dalam rumah orang tipu, luar rumah orang tipu. Penuh dengan penipuan. Yang memimpin menipu, yang bawah menipu. Dia tak ada kecuali yang memimpin, tak ada. Daripada atas, yang paling atas sampai yang paling bawah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi urai lagi, Nabi kata yukadzabu fiha as-sadiq, yang bercakap benar ketika itu orang akan kata bohong, wa yukadzabu wa yusaddaqu fiha al-kadzib, penipu ketika itu akan dikata bercakap benar. Dan saya melihat dan merasai suasana itu hari ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada satu pusat pengajian disalah tadbir urus duit habis sampai 4 juta. Yang menyalah tadbir urus duit yang habis sampai 4 juta ni dianggap benar, disebar dalam internet, dia pula betul. Satu kelompok lagi yang duk berlawan ni, yang ni orang kata salah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan, zaman hari ni kemudian beberapa hari sebelum kemunculan Dajjal ni, untuk siapa kita ni? Hadis ni masyhur tapi jarang disebut. Dia panggil fitnatul ahlas. Hadis ni hadis sahih. Hadis ni hadis sahih. Satu hari Nabi bercerita tentang fitnah yang akan berlaku. Kemudian Nabi sebut tentang hadis ni yang saya nak baca ni, sehari sebelum Dajjal keluar. Hadis ni banyaklah ceramah saya yang saya sebut. Malam ni saya baca sekali lagi. Hadis ni
Yang saya nak baca ni, Nabi menceritakan suasana satu hari sebelum kemunculan Dajjal. Sehari ni memang Nabi sebut secara jelas, sehari ataupun hari itu. Maka Nabi pun menyebut tentang 3 jenis fitnah yang akan berlaku sampailah hari Dajjal dia keluar dan mengisytiharkan dirinya Tuhan. Hari yang dia isytihar tu, sebelum hari dia isytihar, berlaku 3 gelombang fitnah. Berapa tahun? Wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan tanya berapa lama masa 3 gelombang fitnah besar itu akan berlaku, wallahu a'lam. Tetapi fitnah yang terakhir sehari sebelum Dajjal, yang tu saya boleh jawab sebab Nabi sebut. Yang gelombang pertama tu saya tak tahu, maksud 4 tahun sebelum tu ke 3 tahun sebelum Dajjal keluar ke, wallahu a'lam. Bila Nabi cerita tentang fitnah ni, sahabat pun tanya, ya Rasulullah, yang pertama sekali, gelombang yang pertama akan berlaku sebelum hari Dajjal keluar dan isytihar Tuhan. Tuan-tuan, hari ni kalau nak isytihar satu-satu benda dalam dunia ni, susah ke senang? Senang aja. Hari ni dunia tanpa sempadan ni, dalam YouTube, Facebook, Insta, WhatsApp ni, hari ni berapa jam untuk diisytiharkan satu benda? Orang suka share tak zaman hari ni? Ya, orang fasik suka share zaman hari ni. Apa Ustaz kata kami ni? Tak kata. Allah Ta'ala yang sebut di dalam Al-Quran bahawa sifat tabayyun itu sifat orang beriman, dan sifat menyebarkan secara melulu itu adalah sifat si fasik dan munafik. Tu tajuk tabayyun. Itu saya masuk dah hijrah, tajuk tu sikit 35 minit kan. Tajuk tabayyun tuan-tuan kena dengar juga. Dia punya peraturan dia. Ada cerita yang panjang tuan, bermula daripada zaman Rasulullah dulu ni sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang beriman saja yang tabayyun, yang tidak mudah menyebarkan. Kemudian fitnah ahlas ni, gelombang pertama tuan-tuan, nama dia Al-Ahlas. Hadis ini hanya akan diketahui oleh orang yang belajar sahaja, dan orang lain yang tak belajar, walaupun dia ustaz, dia takkan tahu hadis ni. Dia takkan tahu. Yang belajar saja, yang mendengar malam ni, dan di mana-mana tempat dia dengar, maka dia akan tahu tentang peristiwa ini. Di Malaysia ni, yang ni agak janggal lah, jarang orang sebut. Nabi pun cerita kat sahabat, Nabi kata ada 3 gelombang utama sampailah pada hari Dajjal mengisytiharkan dirinya Tuhan. Yang pertama namanya Al-Ahlas. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, wa mal ahlas? Ahlas tu apa? Sebab ahlas ni jamak, kata ganda ke bahasa Melayu kan, plural lah, ahlas jamak. Mufrad dia hilsun. Hilsun ini pula ialah kain yang diletakkan di belakang unta ataupun kuda sebelum kita tak apa yang tempat nak duduk tu, pelana, pedati kata belakang tu. Orang mana semua tak ni yang tak atas belakang kuda tu lah. Sebelum tak yang tu tuan-tuan, kita akan letak selapis kain. Kenapa Nabi membuat perumpamaan gelombang pertama ini dengan kain yang sentiasa diletakkan di belakang kuda tersebut? Jawapan dia, para ulama huraikan, kerana fitnah ini ketika ia berlaku, ia panjang dan mengerikan. Ketika dia berlaku, fitnah ini panjang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal ahlas? Ahlas itu apa? Perkataan itu Arab, tapi sahabat tak tahu huraian dia. Arab. Ini tinggi, ini ketinggian perkataan Rasulullah. Bila Nabi kata fitnatul ahlas, sahabat tanya, wa mal ahlas? Ya Rasulullah, ahlas itu apa? Nabi pun sebut, hiya harabun wa harbun. 2 perkataan.
Sahabat tak tanya dah, semua faham. Hiya harabun wa harbun, semua faham. Subhanallah. Para ulama hadis pula selepas itu hurai, para ulama hadis kata harabun wa harbun itu merujuk kepada ketakutan, merujuk kepada perang, merujuk kepada hilang harta, dan merujuk kepada hilang ahli keluarga. 4 benda. Tuan ingat ni elok. Zaman ni tak tahu, zaman kita ke, zaman anak-anak ke, zaman wallahu a'lam, kita tak tahu. Bila Nabi sebut harabun wa harbun, merujuk kepada suasana yang takut. Sebab apa takut tuan? Perang. Perang yang dahsyat. Bila perang yang dahsyat, apa yang berlaku? Kemusnahan harta benda, satu. Yang kedua, kehilangan nyawa. Memang pun. Cuba tengok perang dunia pertama dan kedua. Bukan mati 80,000 tuan. Ratusan juta. Tuan, perang dunia kedua yang mati ratusan juta. Ratusan juta kalau Malaysia ni daripada Perlis sampai ke Sabah Sarawak. Habis 35 juta. Perang dunia kedua. Ni yang Nabi sebut ni mana ni? Yang perang panjang ni. Wallahu a'lam. Cuma ada lagi huraian lain, iaitu peperangan yang akan berlaku pada zaman Imam Mahdi. Perang itu besar perang itu sehingga kan kata Rasulullah tidak pernah berlaku peperangan sebesar itu. Ada huraian dia lah tuan, ada huraian dia. Saya tak mau masuk sebab Imam Mahdi 1 jam 30 minit. Nak sambung kah? Kan? Sampai 10.30. Esok kerja ni. Saya pun nak balik. Yang tu tajuk lain, tuan-tuan panggil lah siapa-siapa main sambung. Tuan-tuan sekalian, Nabi sebut 2 perkataan, harabun wa harbun, ketakutan. Tengok signifikan Nabi sebut ketakutan, apa nama ni, perang, hilang harta benda sehingga tidak berbaki. Tuan-tuan, ayat ni ada dalam hadis lain. Hilang harta benda itu sehingga tidak berbaki. Mini ahlas sudah berlaku. Mini ahlas mana? Perang di Yaman, perang di Libya, perang di Sudan, perang di Nigeria, perang di Iraq. Yang paling lama antaranya, yang paling meragut nyawa dan harta benda, perang di Syria. Tak berbaki kan? Tidak berbaki. Sehingga tidak berbaki ketika itu dalam satu keluarga sedikit pun harta mereka. Bukan kata ada simpanan lagi 6,000, betul adalah cincin 2-3 bentuk tak? Dan ketika kata Nabi juga zahabul ahli, ketika ahlas ini berlaku. Ini gelombang pertama tuan. Gelombang pertama ni ketika dia berlaku juga akan kehilangan ahli keluarga yang ramai. Tak mati semua orang. Kalau dia ceramah kata mati semua orang, mengarut sangat. Kan lepas tu zaman Imam Nabi Isa, kehilangan ahli keluarga. Habis gelombang pertama. Tuan-tuan, hadis ni habislah ceramah ni. Tak payah risaulah tengok jam nak kali tu. Saya huraian hadis ni betul habis. Gelombang pertama macam tu. Adakah saya dan kita menyaksikan? Wallahu alam. Kalau kita saksikan, kita dah tahu dia punya perjalanan dia. Kita boleh buat persiapan. Kalau gelombang ini bermula, alhamdulillah, dalam keluarga kita boleh beritahu yang ni yang Nabi sebut dulu al-ahlas. Perang yang paling besar. Satu. Kata Rasulullah, ini pelik sikit. Selepas gelombang pertama ini habis, datang gelombang yang kedua. Gelombang yang kedua ini ada 2 fasa. Fasa yang pertama, gelombang kedua ni namanya sarra. As-sarra. Yang pertama al-ahlas. Gelombang kedua akan datang, ini kata Rasulullah, namanya as-sarra. As-sarra ni bermaksud kegembiraan. Gembira apa pula? Jawapannya, Allah akan kembalikan kemewahan kepada umat Nabi Muhammad ketika itu. Pula, ya, maksudnya bangunan naik balik, pokok-pokok ditanam semula,
jalan raya diturap kembali, sungai-sungai apa semua ni sara. Datang fitnah gelombang yang kedua, ada dua fasa. Yang pertama, manusia menjadi mewah. Kemewahan itu dipimpin oleh satu orang ahli keluarga Rasulullah. Ni yang lagi, orang kata lagi unik. Tuan-tuan sekalian, kemewahan itu akan dipimpin, fasa mewah itu akan dipimpin oleh satu orang ahlul bait. Satu orang ahlul bait, memang darah daging Nabi, tetapi dia bukan orang saleh. Huraiannya begitu, tuan-tuan tak payah risau. Memang huraiannya begitu, hadis ni hadis sahih. Gelombang yang kedua ada dua fasa. Fasa yang pertama, kemewahan akan dibimbing oleh ahli keluarga Rasulullah, seorang je. Dia memang darah daging Nabi, tetapi dia tidak mengikuti manhaj yang diajar oleh Rasulullah. Tak, dia pesong. Lepas dia bimbing orang apa semua, bukan bimbing ke arah jalan baik, bimbing ke arah jauh daripada Allah. Tetapi kemewahan, mewah. Gelombang yang kedua ni, fasa yang kedua, dalam gelombang yang kedua ialah keluar pula satu orang di kalangan umat Nabi Muhammad, Islam ke kafir wallahu alam, keluar satu orang yang lemah akal dia, yang lemah kepimpinan dia, tapi dilantik menjadi pemimpin. Kawarkin ala dhilah, Nabi sebut perumpamaan tu, metafora Nabi sebut tu. Satu tulang yang besar disangkut pada tulang yang kecil. Orang angkat orang bodoh ni, yang lemah ini, angkat dia jadi pemimpin tertinggi. Dan semua setuju pula tu. Kawarkin ala dhilah, Nabi sebut. Kemudian selesai gelombang yang kedua. Kata Rasulullah, kemudian datanglah gelombang yang ketiga yang paling mencabar. Gelombang ini namanya Duhaima, gelombang fitnah kegelapan. Tuan-tuan sekalian, ketika fitnah Duhaima ini datang, umat Nabi Muhammad keseluruhannya berada dalam kegelapan. Bukan gelap malam, tuan-tuan. Gelap sehingga kan mereka susah untuk melakukan ibadah kepada Allah. Siapapun mereka, wali kah, tak wali kah, ulama kah, tak ulama kah, illa latamathu latmah. Ini dahsyat ni, fitnah ni. Tuan-tuan tahu lepas fitnah ketiga ni apa? Dajjal tu lah. Ketika datang fitnah yang ketiga, gelombang yang ketiga, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Nabi kata, sebelum datang gelombang ketiga ni, bersegeralah kalian wahai umat aku untuk melakukan amal ibadah dan kebaikan kepada Allah. Sebelum datang satu zaman fitnah yang gelap gelita, kalian tak senang untuk baca Quran, tak senang untuk bersedekah, tak senang untuk bercakap benar, tak senang untuk sembahyang di masjid. Tak senang. Tak boleh. Tak senang tu maksudnya tak boleh. Jadi sangat susah. Siapa yang kena, ustaz? Orang soleh pun kena, yang tak soleh pun kena, ulama pun kena, yang tak ulama pun kena. Nabi sebut apa? Illa latamathu latmah. Fitnah gelap ini akan menampar setiap orang. Semua dapat seorang sikit. Tuan, ni fasa dia. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ini yang tuan-tuan dengar selalu ni. Pagi itu dia mukmin, petang itu dia sudah murtad. Dalam gelombang fitnah yang ketiga ini, kalian akan melihat di hadapan mata kalian orang-orang yang murtad. Pagi itu semayang dengan kita, petang sudah murtad. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Petang itu salat dengan kita, petang masih puasa Ramadan, pagi esok sudah murtad. Ini suasana gelombang ketiga. Kemuncak kepada gelombang ini, kemuncak kepada gelombang ini, hatta yasiran nasu ila fustatain.
sehinggalah kamu melihat orang yang di sekeliling kamu terpecah dan terbahagi kepada dua jenis manusia. Tuan-tuan, yang ni bukan maknawi. Yang ni yang Nabi sebut ini bukan maknawi. Yang Nabi sebut ini yang tuan-tuan akan tengok dengan mata ni. Kemuncak kepada fitnah fasa yang gelombang yang ketiga, yang Nabi namakan, duhai mak, kalian akan melihat manusia di keliling kalian, di rumah tetangga kalian, di tempat kerja kalian, di tempat jalanan kalian, terbahagi kepada dua. Geng kafir duduk dengan kafir saja, yang Islam duduk dengan Islam saja, walaupun nama mereka Saleh, walaupun nama mereka Ibrahim. Subhanallah. Hatta yasiran nasu ila fustatain, sehinggalah kamu akan tengok ketika itu manusia terpecah kepada dua. Lama ke terpecah kepada dua ni? Sekejap. Fustatu imanin la nifaqa fih, satu kumpulan semua orang beriman, berjalan sekali, duduk sekali, geng-geng beriman, geng-geng beriman. Dan setiap dua kumpulan itu boleh membezakan di antara satu sama lain. Yang ni boleh beza ini geng ni, yang ni boleh beza yang ni geng sana. Wa fustatu nifaqin la imana fih, satu grup pergi grup kafir, grup munafik, grup fasik sekali ya. Kita serupa ni, tiga ni. Grup kafir, grup fasik, grup munafik ni duduk sekali, dia tak akan bercampur dengan grup satu lagi. Kata Rasulullah, ketika kalian melihat hari itu manusia berpecah kepada dua, grup iman dan grup kafir, fantazirud dajjal, tunggulah dajjal muncul, min yaumihi, hari itu, au min ghadin, ataupun keesokan harinya. Sekejap ya tuan. Hari itu ataupun esok tu terus keluar dan muncul dajjal.